kita akan sambut raya pada 1 Syawal, dan ada satu puasa yang sunat muakkad di sisi mazhab Syafi'i. Puasa itu sunat muakkad, iaitulah berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Berturutan ke boleh selang-seli? Yang ni saya rasa hampir semua umat Islam boleh jawab soalan yang mudah ni. Ya, kalau tak boleh, kita kena muhasabah ilmu yang kita ada. Maksudnya kuranglah ilmu kita, wajib kita belajar, terutamanya ketua-ketua keluarga. Sunat berturutan puasa 6 hari Syawal, yang tu yang paling afdal. Start daripada 2 Syawal, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal, 8 Syawal habis lah. Itu paling afdal. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal adalah puasa terakhir, puasa 6. Itu yang paling afdal. Dan sunat bermula pada hari kedua selepas hari raya puasa. Sebab hari raya puasa, hari pertama 1 Syawal, haram berpuasa. Haram. Puasa juga bukan boleh pahala, boleh dosa. Kalau puasa juga 1 Syawal. Jadi mula daripada 2 Syawal kalau nak puasa 6. Paling afdal ialah buat berturut-turut. Maksudnya kalau selang-seli boleh tak? Boleh. Dia nak puasa 3 Syawal, kemudian 6, kemudian 11, kemudian 10, 12, kemudian 18, dia nak selang macam tu, boleh. Walau bagaimanapun boleh juga jika diselang-seli, tidak berturut-turut. Selesai masalah yang pertama. Masalah yang kedua, puasa sunat Syawal dalam bulan Zulqa'dah. Boleh tak kalau tak sempat dalam bulan Syawal tu, kita nak bawa puasa sunat Syawal tu nak qada dalam bulan-bulan lain? Boleh jika tidak sempat dilakukan pada bulan Syawal. Sunat mengqadakannya. Mengqadakannya ni qada puasa sunat Syawal tadi dalam bulan lain seperti Zulqa'dah. Zulqa'dah pun boleh sebut, Zulqi'dah pun boleh. Puasa Arafah. Orang yang mengerjakan haji wukuf pada 9 Zulhijjah. Ini tak ada kena mengena dengan puasa Ramadan, tak ada kena mengena dengan puasa Syawal. Ini puasa sunat antara yang agung dalam Islam, yang sangat besar, namanya puasa Arafah. Jadi di Arafah, di Arafah di Mekah sana, di Arafah, orang yang buat haji mereka wukuf. Orang yang tidak mengerjakan haji disunatkan berpuasa 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah ni nak ikut 9 Zulhijjah Zimbabwe ke 9 Zulhijjah Australia? Jawapan dia bukan 9 Zulhijjah Mekah, bukan 9 Zulhijjah Syria, bukan 9 Zulhijjah mana 9 Zulhijjah ni ikut negara masing-masing. Yang ni sampai tahun lepas, setiap tahun dia akan main satu mesej, dia viral satu mesej, nak puasa ikut siapa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia timbul lagi isu. Mereka yang sengaja menimbul dan mengelirukan umat Islam ni sehingga ratusan ribu orang Islam jadi keliru. Yang asalnya tak semangat nak puasa, timbul benda ni jadi tak puasa terus. Mereka menanggung dosa. Sebab menimbulkan suasana kekeliruan di kalangan umat Islam. Jadi 9 Zulhijjah ni ikut 9 Zulhijjah negara masing-masing. Puasa Jumaat saja ni, puasa sunat ni bukan masalah puasa Ramadan. Ni tajuk puasa sunat. Boleh tak mengkhususkan puasa pada hari Jumaat saja? Jawapannya makruh. Saja-saja habis Ramadan dia nak puasa Jumaat saja, puasa sunat.
Hukumnya makruh. Tidak makruh jika dikembarkan dengan sehari sebelum, iaitu Khamis, atau sehari selepas, iaitu Sabtu. Dia kalau nak hilangkan makruh tu, dia gabung Khamis dengan Jumaat ataupun Jumaat dengan Sabtu. Hilanglah makruh itu. Kenapa makruh? Sebab makruhnya ialah kerana telah sabit menurut syarak Jumaat adalah hari raya Eid. Hari raya. Jumaat ni hari raya. Hari raya yang umum ni lah, bukan yang raya Aidul Fitri dengan Aidul Adha tu. Jumaat ni hari raya orang Islam. Mingguan. Ni hak mingguan punya. Tapi tidaklah haram berpuasa. Cuma ulama cari sebab. Cari sebab kenapa. Ulama pun fikir kan, cari kenapa. Jumaat ni Nabi pernah sebut dia adalah hari raya. Hikmah dilarang mengkhususkan tu sebab dia. Hikmah dia pula, kenapa tak boleh Jumaat saja, ialah supaya tidak lemah untuk mengerjakan segala ibadat pada hari tersebut. Supaya Jumaat ni kita boleh tumpu untuk memaksimumkan ibadah pada hari Jumaat. Hari Jumaat ni hari yang mulia, hari raya mingguan umat Islam, untuk mereka membanyakkan ibadah. Terutamanya sekali hadir Jumaat awal, ibadah Jumaat terutamanya. Kemudian yang keduanya ialah untuk mereka boleh berselawat dengan selawat yang banyak. Maka Jumaat itu tidak digalakkan untuk berpuasa. Begitu juga makruh puasa sunat semata-mata Sabtu atau Ahad. Sabtu saja makruh, Ahad saja makruh. Masalah kelima, hikmah makruh mengkhususkan puasa pada hari Jumaat. Antara hikmah kenapa makruh mengkhususkan puasa pada hari Jumaat saja ialah supaya tidak lemah untuk melakukan amal ibadat pada hari yang mulia ini. Mulia tu hari Jumaat tu. Hari yang mulia, hari mulia mingguan, penghulu segala hari bagi umat Nabi Muhammad ialah setiap hari Jumaat. Maka makruh berpuasa pada hari itu sahaja. Okey, kemudian masalah yang keenam. Boleh tak puasa Arafah kita gabungkan niat dengan puasa lain? Jawapannya, boleh. Puasa Arafah dilakukan bersama-sama dengan puasa hari Isnin. Sah sama ada berniat kedua-duanya atau salah satu daripada keduanya. Isnin atau Khamis lah, boleh. Sah. Masalah ketujuh, puasa hari-hari putih, al-ayyamul bid. Ulama telah ijma' bahawa berpuasa pada hari-hari putih adalah sunat dan bukan wajib. 13, 14 dan 15 hari bulan, tiap-tiap bulan. Hari putih ini ialah bulan Islam. Orang tua-tua Kedah panggil bulan Melayu. Orang tua-tua di Kedah panggil bulan Melayu. Dia adalah bulan Islam, Muharram Safar. Setiap kali 13 hari bulan Islam, 14 hari bulan Islam, 15 hari bulan Islam, Muharram ke Safar ke, maka bulan akan penuh mengambang. Maka dia disebut di dalam sunnah sebagai ayyamul bid, al-ayyamul bid, hari-hari putih. Hari-hari putih ini ada hadis yang Nabi menggalakkan umatnya untuk berpuasa 13, 14, 15. Ada grup WhatsApp bagus, dia akan peringat kalau nak dekat dengan masuk bulan baru, dia akan buat keluar jadual. Okey, ni hari-hari yang digalakkan berpuasa. Dia tulislah dalam tu 13, 14, 15 tu bersamaan dengan berapa hari bulan Masihi, ataupun miladi tu. Dia tulis hari apa pun, dia tulis macam tu, dia peringat. Tu bagus. Puasa selain daripada Ramadan, ijma' mengatakan puasa selain daripada Ramadan adalah tidak wajib. Yang wajib puasa Ramadan sahaja. Setahun yang wajib Ramadan sahaja. Sama ada 29 atau 30 hari Ramadan. Selain daripada tu tidak ada yang wajib.
isteri tak boleh puasa sunat melainkan dengan izin suami. Ittifaq ulama, maksudnya sepakat para ulama Syafi'i bahawa isteri tak boleh puasa sunat melainkan dengan izin suami. Kalau nak puasa sunat kena tanya suami dulu. Kalau suami tak izin sebab suami nak melakukan hubungan dengan isteri pada waktu siang, mana-mana waktu siang, maka isteri tak boleh puasa sunat pada hari itu.